المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithu li kharabid dunya, faman 'ammaraha falaysa minni." Artinya aku diutus tidak untuk bermegah-megahan di dunia. Maka barang siapa yang memakmurkannya, ia bukan dari golonganku. Tuan-tuan muslimin, muslimat, sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin, taufik, hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini. Kita sambung lagi bacaan kitab Bekal Menuju Akhirat, karangan Al-Allamah Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Kita sedang melihat 4 perkara yang menjadi penghalang dalam seseorang itu melakukan perbuatan taat, ibadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah lihat 2, iaitu yang pertamanya kebodohan, yang keduanya keimanan yang lemah, dan kita sedang melihat yang ketiga, angan-angan yang kosong. Kita berada pada sabdaan Nabi SAW berkenaan dengan angan-angan kosong ini. Angan-angan yang tidak ada tindakan, maka dipanggil angan-angan yang kosong. Kosong maknanya kosong daripada tindakan dan usaha. Maka itu adalah sifat yang dicela oleh agama. Adapun angan-angan yang disertakan dengan usaha, maka yang tu tidak ada masalah. Jadi kita melihat sabdaan Nabi yang mana Nabi menyebutkan, bu'ithtu li kharabid dunya faman 'ammaraha falaysa minni. Aku diutus tidak untuk bermegah-megahan di dunia. Perenggan ni bukan terjemahan direct kepada hadis. Kalau ikutkan terjemahan literal kepada hadis ini, bermakna bu'ithtu li kharabid dunya. Kharab ni maknanya kehancuran dunia. Kharabid dunya tu maknanya kehancuran dunia. Maknanya aku diutuskan untuk memberitahu bahawa dunia ini adalah tempat yang akan hancur dan binasa. Cuma diambil maksud terus. Aku diutus tidak untuk bermegah-megahan dengan dunia. Disebabkan dunia ini adalah satu tempat yang Allah Ta'ala jadikan dia bukannya kekal. Dia adalah sementara. Maka faman 'ammaraha falaysa minni, maka barang siapa yang memakmurkannya, yakni memakmurkan dunia, maka ia bukan dari golonganku. Dalam satu perkataan yang pernah disebut oleh Abu Sa'id, beliau mengatakan, innama ummiratid dunya liqillati uquli ahliha. Dia kata dunia ini diimarahkan, dimakmurkan dunia ini liqillati uquli ahliha. Kerana apa? Kerana manusia yang hidup di dalam dunia ini kurang dari sudut akalnya. Orang yang sibuk dengan apa? Dengan mengimarahkan dunia. Apa pentingnya bangunan-bangunan yang tinggi?
Kita bukan menolak pembangunan. Tapi kalau kita berfikir dari sudut apa pentingnya sebuah bangunan yang tinggi. Bangunan yang tinggi tersebut akhirnya akan runtuh, menyembah bumi. Berbanding dengan perbelanjaan yang sama mungkin boleh digunakan untuk mempersiapkan keperluan rakyat yang lebih memerlukan. Mungkin. Tapi itu tak jadi satu perlombaan. Yang jadi satu perlombaan ialah menaikkan bangunan-bangunan yang tinggi. Yang menjadi mercutanda yang hebat bagi sesebuah negara. Negara ni ada mercutanda dia yang paling tinggi. Yang ni pun ada mercutanda dia yang paling tinggi. So, Abu Sa'id mengatakan orang yang memakmurkan dunia umpama orang yang qillatu uquli ahliha. Orang ini adalah orang yang sedikit akalnya, maknanya pendek cara dia berfikir. Sedangkan hidup di dunia ini akhirnya akan membawa kepada kehancuran. So sepatutnya bahan yang ada dalam dunia ini digunakan untuk manfaat seluruh manusia yang ada di atas muka bumi tersebut. Tapi kita melihat dalam keadaan negara yang maju, bangunan-bangunannya yang tinggi mencakar langit, masih ada hamba-hamba Allah yang tiada tempat untuk tinggal. Dan makanan pun tidak mencukupi. Saya ingat pernah Syekh Fahmi Zamzam, almarhum Syekh Fahmi Zamzam sebut. Dia kata apa? Dia kata, kalau kita melihat di dalam sesebuah negara itu ada orang yang tiada tempat tinggal dan ada orang yang tidak cukup makannya, maka ketahuilah di sana ada corruption yang berlaku dalam negara tersebut. Sebab Allah Ta'ala, bila mana Allah Ta'ala jadikan tempat ini untuk didiami oleh manusia, pasti Allah Ta'ala akan cukupkan bahan dalam bumi. Galian-galian dalam bumi, hasil mahsul yang ada pada bumi tersebut. Negara Malaysia contohnya kaya dengan berbagai-bagai bahan, galian, bukan setakat galian, tumbuh-tumbuhan. Banyak tanaman-tanaman hasil mahsul yang boleh kita keluarkan daripada bumi Malaysia yang subur ini. Namun kita masih melihat di sana masih ada orang-orang yang tiada tempat kediaman. Dan ada orang yang belum cukup makan dan minumnya, pakainya pun tiada, makannya pun tiada, masih jadi gelandangan dan sebagainya. Maka kata Syekh Fahmi, dia pernah sebut, dia kata, ketahuilah bila berlaku demikian, maknanya sebenarnya pemimpin itu sedang mengambil kekayaan dunia dan kekayaan yang ada di kawasan ataupun negara tersebut sebenarnya sedang berlega di kalangan orang-orang yang kaya sahaja. Cuma nak sebut di sini ialah orang yang memakmurkan dunia ni, bersungguh-sungguh memakmurkan dunia sehingga mengabaikan tugas yang menguntungkan dia di akhirat, maka orang macam ni yang dimaksudkan dalam hadis Nabi. Faman ammaraha falaysa minni. Maka sesiapa yang memakmurkan dunia itu, maka ia bukan daripada kalangan aku. Tu sebab apa? Sebab dunia ni darul kharab. Dunia ini adalah satu tempat yang akan musnah, yang akan hancur. Kita bina macam mana kukuh sekalipun, dia akan sampai satu masa dia akan hancur. Dia akan musnah, dia akan runtuh. Bangunan-bangunan yang gagah setinggi mana pun, secanggih mana pun teknologi yang boleh diletakkan di pasak bumi supaya dia bergerak saat bumi bergegar. Saat gempa bumi, tuan-tuan boleh lihat kan di Jepun, dia bina rumah di pasak bumi, di pasak rumah tersebut, dia dah letak dah alat yang boleh bergerak selari dengan pergerakan bumi ketika berlaku gempa bumi. Tapi adakah dengan teknologi yang hebat tersebut akan menyebabkan dunia ni tak akan binasa musnah? Tak. Sebab dunia ni memang tempat nama dia darul kharab. Dia adalah satu tempat yang akan musnah, yang akan binasa. Jadi kalau kita hanya sibuk untuk memakmurkan dunia, membina dan mengangkat bangunan-bangunan yang tinggi yang dipandang gah oleh manusia,
Sedangkan dalam masa yang sama kita tak memakmurkan diri kita dengan dengan amal ibadatnya, dengan ketaatan, dengan iman yang mantap, yang kuat, maka yang ni yang dimaksudkan dengan falaisa minni. Maka orang ini adalah orang yang bukan daripada kelompok aku. Maknanya orang ni bukan daripada kalangan aku, tidak satu kumpulan dengan aku. Kata baginda Nabi. Sebab tu dunia ini adalah daru kharab, kata ulama. Dia adalah tempat dan binasa. Dan kata ulama, wa akhrabu minha, yang lebih teruk rosak daripada itu ialah qalbun yu'ammiruha. Orang yang punya hati, dalam hatinya hanya nak memakmurkan hidup duniawinya sahaja. Yang ni lebih akhrab. Dunia yang dimakmurkan sehingga terabai akhirat, itu orang yang tak cerdik dah, rosak dah. Tapi yang lebih rosak daripada itu ialah orang yang punya hati yang memakmurkan dunia yang merosakkan ini. Dunia yang dah rosak tersebut, yang akan binasa tersebut, dalam hati dia nak menghidupkan kerosakan yang ada di atas muka dunia. Itu lebih akhrab. Tapi orang yang di dalam hatinya ada akhirat. Akhirat ni daru baqa, wal akhiratu daru baqa. Akhirat ni adalah tempat yang kekal. Tak akan musnah, tak akan hancur. Itu darul akhirah. Dan sesiapa yang ada di dalam hatinya akhirat, maka hati inilah hati yang diinginkan oleh yang dimaksudkan oleh hadis baginda Nabi SAW ini. Itu orang yang tak berangan-angan. Sebab apa? Orang yang melihat apa yang menguntungkan tempat yang tak musnah nanti. Daru baqa. Apa yang menguntungkan? Tempat yang kekal. Kita masuk syurga, kita tak akan binasa lagi dah. Syurga tak akan musnah lagi, tak akan hancur lagi. Kita berada di akhirat sana yang tak akan musnah dan hancur lagi. Apa yang menguntungkan? Hati yang sedang berfikir untuk akhirat itu hati yang baik. Tapi bila kita memikirkan hati kita selalu sibuk dengan dunia yang bakal hancur, maka yang ni yang dimaksudkan dengan falaisa minni. Ini bukan daripada kalangan aku. Ini orang-orang yang berangan-angan je lah. Angan-angan untuk kekal dengan dunia. Macam Fir'aun, macam Qarun. Kalau boleh nak tongkat langit. Nak hidup terus-terus sampai bila-bila. Tak nak ada istilah meninggal, mati dan sebagainya. Tapi siapa yang boleh menentukan dia tak mati? Siapa yang boleh tentukan yang dia ni, kalau katakanlah dia percaya dengan mati sekalipun. Siapa yang berani dan boleh bagi tahu dia mati bila? Dan siapa yang boleh bagi tahu dan dia boleh bayar dia nak mati pada hari sekian dalam keadaan sekian baiknya? Tak ada seorang pun. Walau sebanyak mana harta benda dia pun. Walau setinggi mana jawatan dan pangkat dia pun. Duit dia tak mampu untuk membayar hari untuk dia meninggal. Duit beratus ribu, berjuta-juta, berbilion-bilion tak mampu untuk membayar cara yang terbaik untuk dia meninggal. Tapi kadang-kadang ada orang yang tak masyhur, tak dikenali, Allah Ta'ala kembalikan pada sisinya dalam keadaan yang paling mulia. Ada orang meninggal meninggal pada malam Jumaat, pada hari Jumaat, satu kelebihan dah. Tambah pula berada pada pada bulan Ramadan pula. Tambah dua kelebihan dah. Meninggal pula di dalam solatnya. Lepas tu dalam keadaan sujudnya, 4 kelebihan Allah Ta'ala sertakan pada orang tersebut. Siapa Fulan bin Fulan ni? Kadang-kadang orang yang macam ni tak masyhur pun. Tak dikenali pun. Sebab apa? Sebab duit tak boleh membeli keadaan seseorang tu nak meninggal. Kita tak boleh bayar dengan 1 juta, aku nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Tak. Amal ibadah, hati yang sentiasa berfikir untuk mengimarahkan ibadah. Itu hati yang akan yang dimaksudkan dalam hadis ni. Orang-orang yang mukhalafah hadis ni ialah orang-orang yang akan bersama dengan baginda Nabi SAW. Itu maksud angan-angan kosong lah. Dan dari sebab angan-angan kosong ini, timbullah sikap selalu menunda-nunda. Sebab angan-angan ni, antara angan-angannya ialah angan-angan berasa mau lambat lagi nak meninggal. Panjang lagi usia yang ada pada kita. Zaman kita ni tak ada dah istilah istilah berasa lambat lagi mati. Kalau dulu boleh jadilah. Kalau dulu 20 tahun dulu, 20 tahun ataupun 30 tahun dulu, boleh jadi
orang-orang yang meninggal ni orang-orang tua. Yang sakit-sakit tua, orang-orang tua yang meninggal. Tapi zaman sekarang ni bukan orang tua je meninggal. Orang-orang muda lagi ramai boleh jadi meninggal. Tuan-tuan kena tanya apa bahagian statistik nak tahu di antara orang tua dengan orang muda mana lagi ramai meninggal. Boleh jadi statistik bagi tahu yang muda lebih ramai meninggal. Sebab apa? Yang muda ni ramai atas jalan raya. Yang muda nilah yang apa? Yang kadang-kadang lebih tak menjaga dari sudut makan minumnya. Ini yang food hunter ni orang muda-muda, yang tua-tua tak ada gigi lah nak makan apa. Tak, yang muda-muda ni yang food hunter ni, naik je gambar kedai makan tengah viral, dia pergi cari. Mana pun dia pergi cari, asalkan orang viral sedap. Luar daripada Kuala Lumpur, luar daripada Selangor, negeri mana ada beritahu ada viral makan sedap, orang muda akan pergi cari. Lepas tu dia tak pergi dengan apa dengan kadang-kadang dia pergi dengan motor-motor je, geng-geng ride dia. Tengah ride tak ingat dunia dah, tak ingat mati. Dia berasa ini dunia ana yang punya lah. Dia naik motor tak ingat dah, dia buat wheelie dia panggil apa? Duk viral kan, nampak saya pun tahu juga istilah. Dia angkat tayar depan. Tu nak bagi tahu, lupa dunia sebab apa? Lupa akhirat. Kenapa? Kerana seronok dengan kehidupan. Rasa bahagianya boleh buat macam tu. Meniarap jadi Ultraman duduk atas motor. Berapa ramai orang muda banding orang tua? Yang tu tuan-tuan tanya apa? Statistik. Cuma saya nak sebut kat sini ialah berkenaan dengan bab angan-angan ni, orang yang merasakan diri dia lambat lagi meninggal, pasti dia akan tangguh. Malam esok lah, kita pergi mengaji. Malam ni biar dulu. Nanti minggu depan lah. Minggu ni sibuk sikit. Nak tunggu tak sibuk, jawab dia tak ada masa lah kita. Tak mengaji lah kita. Kalau nak tunggu masa ruang, nak tunggu lapang, jawab dia tak mengaji kita. Kita yang perlu melapangkan masa. Kita yang perlu mengosongkan masa tersebut. Kalau tak, memang tak akan kosong masa kita. Jadi orang yang yang ada angan-angan kosong ni, perangai dia akan tunda. Tunda ni dipanggil at-taswif. Sifat taswif. Taswif ni ambil daripada saufa. Saufa ni maknanya nanti dulu. Nak taubat pun nanti. Nanti dululah. Nanti dulu. Maksiat tahu ada. Siapa yang nak menafikan dia tak ada dosa, tak ada maksiat, kita manusia memang takkan sunyi daripada dosa dan maksiat. Cuma dalam keadaan tahu ada dosa dan maksiat, taubatnya ditangguh-tangguh. Tunggulah Ramadan nanti dia tahu. Sempat ke tidak tahu Ramadan kita? Dalam keadaan Dalam keadaan pandemik yang duk berlaku dalam negara kita, tak habis-habis lagi. Cepat pula merebak dengan dengan varian Omicron ke apa. Itu mungkin boleh dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai asbab untuk kita mati. Siapa tahu, aku tak ada pergi mana, orang tak ada pergi mana pun kena. Duk berasa tak ada pergi mana kita. Tapi, kadang-kadang daripada tempat yang kita tak jangka, dia benda-benda musibah ni, dia berlaku pada kita dalam keadaan kita terlalai. Saat terlalai kena. Macam kita bawa kereta, saat terlalai kena. Bawa motor, saat terlalai kena. Tapi saat kita beringat-ingat, tu ghalibnya selamat. Ghalibnya. Tapi kadang-kadang berlaku juga. Kita beringat, orang lain tak beringat. Ya, orang lain telah terlalai. So, nak bagi tahu ialah, sepatutnya tak jadi angan-angan dalam beribadat ni. Nak buat sekarang. Tuan-tuan kenal almarhum Ustaz Fadli Al-Yamani. Kalau tuan-tuan pernah kenal lah, pernah ikut dia punya kuliah. Dia ni meninggal di China. Ketika dia buat rombongan melawat China. Dia meninggal di China, dibawa balik ke sini. Ustaz Fadli Al-Yamani ni tuan-tuan, dikenali dengan julukan Syafi'i Malaysia. Memang seorang agamawan yang alim mazhab Syafi'i. Dia yang asalnya masuk dalam radio IKIM, slot Tanyalah Ustaz. Slot yang sekarang ini diganti oleh Maulana Ahmad Lutfi. Sebelum ni dia yang mengendalikan slot tersebut, soal jawab, baca kitab mazhab Syafi'i, sehingga beliau dikenali sebagai Syafi'i kecil Malaysia. Kerana kealiman dia. Saya pernah dengar anak murid dia cerita, antara amalan yang tak pernah ditinggal oleh dia,
Ini cerita husnul khatimahnya dia. Anak-anak murid yang rapat dengan dia ketika dah sampai jenazah daripada China bawa ke Malaysia ni, kesan-kesan peluh tu masih ada lagi di dahi. Cuma salah satu yang anak murid dia share, kongsikan, antara amalan yang tak ditangguh, yang sentiasa dibuat saban malam, ialah dia baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang tu dia kata selepas dia sembahyang isyak mesti dia akan duduk tempat tu. Dia tak akan berganjak selagi mana dia tak habis untuk baca surah Al-Mulk. Walaupun jemaah duk tunggu dah nak minum kan. Jemaah kan biasa lepas kuliah kan, kalau dululah sebelum pandemik kan ada jamuan, minum air sikit, makan itu sikit sini dan sebagainya. Duk tunggu ustaz. Dia tak akan bangun daripada tempat duduk dia selagi mana dia tak selesai baca surah Al-Mulk. Kita pun bukan tak tahu kelebihan surah Al-Mulk. Tapi kita tak baca. Tu. Kenapa tak baca lagi kita tu? Tangguh. Aku boleh hidup lagi macam malam esok. Malam ni mati. Kita tak boleh jamin bila kita mati. Ke tuan-tuan rasa boleh hidup banyak hari lagi? Sehingga kita boleh tangguh. Tak apalah buat malam esok lah. Malam esok lah pergi masjid. Malam esok lah semayang ni. Malam esok lah baca Quran. Malam esok lah berzikir. Entah pagi esok pun tak sempat itu. Tu dalam keadaan kita tahu apa kelebihan baca surah Al-Mulk. Kita boleh cerita. Kelebihan dia ialah boleh mengangkat seksa kubur. Tu siapa-siapa yang tak tahu lagi. Surah Al-Mulk, satu kelebihan dia yang paling besar sekali. Dia boleh menghalang mungkar nakir daripada tanya kita. Besar. Mungkar apa? Besar soal di alam barzakh ni. Soal mungkar nakir ni satu benda besar. Saat mungkar nakir datang nak bertanya kepada si fulan yang mengamalkan surah Al-Mulk ni akan datang sebagai defend dia. Maknanya sebagai peguam bela. Datang arah kepala. Mungkar nakir datang daripada arah kepala. Tanya beberapa soalan. Yang 4-5 soalan tersebut. Bila tak boleh nak jawab, maka nak angkat pemukul untuk nak pukul. Tuan-tuan bayangkan pemukul yang dipegang oleh mungkar nakir ni. Mungkar nakir ni tubuhnya hitam legam. Matanya kebiru-biruan. Tu rupa yang Nabi sebut dalam hadis. Saat dia mengangkat pemukul dia ni andai diletak di atas sebuah gunung, hancur. Gunung tu hancur. Berat tak beratnya. Tuan-tuan bayangkan kepala kita ni bukan penukul tu. Meja ni je. Ni kita hantuk kat sini. Tak bergerak meja ni. Relax dia. Kepala kita boleh jadi nak berlubang, nak pecah. Benda itulah yang nak ketuk kepala kita. Bila kita tak boleh jawab, Man Rabbuk, siapa Tuhanmu? Siapa lelaki ini yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada kamu? Apa agama kamu? Beberapa soalan itu je. Tapi soalan itu bukan boleh dipersiapkan dengan pengetahuan yang kita mengaji. Dia datang daripada amalan yang kita amalkan. Itu jawapan yang terpacul di lisan kita. Saat dia mengangkat pemukul untuk pukul, saat itulah surah Al-Mulk akan datang sebagai peguam bela, defend. Malaikat nak pukul bahagian kepala, dia datang bahagian kepala. Malaikat pergi belah kaki, dia pergi belah kaki. Malaikat pergi belah kanan, dia pergi belah kanan. Sehingga kan dibebaskan si fulan bin si fulan yang mengamalkan surah Al-Mulk ini pada setiap malam daripada pukulan, seksaan, daripada azab kubur. Ini maklum, kita pun tahu. Tapi kenapa malam-malam kita boleh hidup dengan telefon berjam-jam sebelum tidur sehingga kita tertidur dengan telefon? Nak tidur kita ambil baca WhatsApp. Kita buka YouTube, kita buka Instagram, kita buka macam-macam lagi. Kita buka sampai mata kita lena dalam keadaan satu benda pun kita tak baca. Entah mati, entah hidup lagi selepas daripada tidur. Orang yang betul-betul nampak akhirat dia, saya sebut contoh tadi, tak pernah tinggal. Bukan nak suruh tuan-tuan baca selepas daripada sembahyang isyak, tak terpulanglah pada tuan-tuan. Cuma nak beritahu, dia yang istiqamah tak akan berganjak daripada tempat duduk dia selepas sembahyang isyak selagi mana dia tak baca surah Al-Mulk sampai habis. Tak banyak pun, 30 ayat je pun. 30 ayat lebih kurang satu helai belakang depan. Bukan banyak pun. Tapi
Sebab kita tak nak ajar diri kita, dia jadi tak teramal sampai ke hari ini dalam keadaan kita tahu. Bukan setakat surah Al-Mulk lah kita tahu fadilat dia. Banyak lagi surah-surah lain, amalan-amalan lain yang kita tahu. Tapi bila masuk bab beramal, yang ni yang kita tangguh. Ni dipanggil angan-angan. Duk berasa nak pi ke syurga, Jannatul Firdaus, minta pada Allah Ta'ala. Minta nak masuk syurga mana? Jannat Al-Firdaus. Tu kita minta dengan Allah. Tapi bila masuk bab beramal, fail. Beramalnya tak banyak. Tapi nak minta kalau boleh nak masuk syurga. Ma'an nabiyyina was-siddiqin. Bagitahu pada Allah. Bersama para nabi, ya Allah. Bersama para siddiqin, ya Allah. Cuba tilik amal para nabi. Kalau tak nak tengok amal para nabi pun, tengok amal para siddiqin. Tengok amal para syuhada. Tengok amal para salihin lah. Paling rendah sekali. Tengok amal macam mana orang-orang soleh beramal ibadat. Sehingga mereka layak untuk duduk bersama dengan kumpulan-kumpulan Al-Anbiya wal-Mursalin, Siddiqin, Syuhada dan sebagainya. Ini kita. Sebab tu dia kata antara benda yang menghalang kita dalam beribadat ni ialah tunda. Disebabkan oleh apa? Angan-angan kosong. Angan-angan kosong telah menyebabkan kita tunda dan tunda dan tunda. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Tu di antara benda yang apa? Yang menjadi realiti satu ketika nanti, ialah manusia akan menyesal apa yang dia tak buat ketika di dunia dulu. Bila bermulanya penyesalan ni? Saat kita mati. Saat kita mati. Kalau katakanlah malam ni kita meninggal pukul 10 malam, nyawa kita nak dicabut, saat itulah kita mula menyesal. Kalimah yang akan terpacul di lisan kita ialah menyesal. 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 Itu yang kalimah yang diulang tu. Sampai ke akhirat menyesal. 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 Sehingga Allah Ta'ala rekah. Semua makhluk diam saat itu. Tuan-tuan bacalah dalam hadis yang banyak berkenaan dengan akhirat ni, di akhirat lagi lah, di padang mahsyar. Tak ada seorang berani mengangkat mukanya. Semua tunduk ke bawah, habis-habis dia jeling dengan hujung mata dia. Tengok belah. Tengok belah kiri. Saat dia dipertontonkan dengan amal ibadat pun dia tengok sekali je. Lepas tu dia tunduk balik. Tengok sekali, oh banyaknya amal ibadat aku. Pahala-pahala yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita. Tengok kali kedua, tengok tak ada dah amal pahala-pahala tersebut. Pergi mana? Habis orang lain kutip. Sebab duk buat benda-benda yang menyebabkan orang boleh ambil daripada pahala kebajikan kita di dunia ni. Ini pun agama pesan juga pada kita. Tak taubat-taubat juga. Duk mengumpat orang, duk mengata orang situ, duk menulis situ, duk share benda-benda yang tak pasti situ juga. Ni sebab apa ni? Sebab saufa. Lambat lagi nak meninggal, sempat lagi dengan raya nanti, kita kosong-kosong nanti nak masuk raya nanti. Ni perangai apa? Perangai orang yang berangan-angan kosong ni menyebabkan amal ibadatnya tidak bertambah-tambah. Dan dari sebab angan-angan kosong ini timbullah sikap selalu menunda-nunda. Dia bagaikan orang yang mandul, yang tidak dapat melahirkan kebaikan apa pun. Orang mandul tak dapat melahirkan anak. Kita yang tak ada amal ibadat ni ibarat macam orang mandul juga. Ibadat tak membiak. Ibadat tak membiak walaupun mengaji. Mengaji tapi ibadat tak membiak. Duk sama itu juga. Kenapa? Kena ada usaha biar amal ibadat kita ni makin banyak, makin membiak. Dikatakan sesungguhnya kebanyakan jeritan penduduk neraka disebabkan oleh sifat menunda-nunda. Ini saya sebut tadi menyesal. Menyesal. Orang yang suka menunda-nunda selalu merasa berat dalam menjalankan ketaatan dan menunda taubatnya atas perbuatan maksiat yang dilakukannya hingga maut datang menjemputnya. Allah Ta'ala sebut dalam firman dia, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ini ulama tafsir sebut apa? Dia kata orang-orang yang beriman, yang cuai akan menyesal bila indal ihtidar. Saat apa? Saat dia memandang. Kan saat apa? Saat kita memandang. Saat nyawa nak dicabut. Saat duduk di pembaringan nak dicabut. Macam-macam lah orang ni, ada yang meninggal meninggal dalam masa yang terlalu pantas. Ada orang yang duduk di pembaringan sakit lama kemudian baru meninggal. Macam-macam gaya lah.
Tapi semua itu sama ada kita tengok dia meninggal macam sekelip mata je sebab aksiden dan sebagainya. Ataupun orang tersebut duduk atas pembaringan, menunggu saat nak mati, nazak, kita tengok dia. Semua tu akan lalu situasi ni. Situasi ihtidar. Ihtidar ni kan saat apa? Saat yang Allah Ta'ala sebut. Idza balagatil hulqum. Bila nyawa dicabut. Malaikat malakul maut ni kan, dia datang untuk mencabut nyawa dan dia duduk di arah kepala. Tuan-tuan, bila datang ziarah orang mati, jangan pula tuan-tuan kata kosongkan bahagian kepala untuk apa? Malaikat maut. Tak ada lah sampai begitu. Cuma nak beritahunya, malaikat maut pada masa itu sebenarnya berada di hujung kepala si nak mati tu. Kalau kita yang nak meninggal, maknanya dia ada di hujung kepala. Dia akan menarik daripada atas. Sebab tu Nabi mengatakan, bila mana orang itu meninggal, tabi'ahul uyun. Matanya akan mengikut roh dia keluar. Maknanya, dia akan keluar daripada kaki dulu. So, orang yang nak meninggal pada masa itu, dia rasa kaki dia sebenarnya tak ada rasa apa dah. Sebab roh sedang naik. Roh sedang naik. Cuma bagi orang soleh, orang yang beriman, orang soleh, orang yang ada amal, maka dia ibarat seperti air dalam botol. Kalau kita tuangkan, dia akan keluar macam tu roh. Laju dia keluar. Tapi sakit tetap sakit. Walau keadaan orang tu macam mana sekalipun. Soleh macam mana sekalipun. Hatta Nabi. Hatta wali. Wali lebih lagi lah bawah daripada Nabi. Hatta Nabi sendiri pun Aisyah mengesahkan bahawa Nabi sakit. Sakaratul maut. Dan Aisyah boleh melihat bagaimana Nabi sedang menghadapi sakaratul maut. Sakit mati ni. Tapi kita dalam keadaan tahu ada sakaratul maut. Tahu sakit mati. Doa untuk ringan sakit mati tak pernah minta dengan Tuhan. Doa supaya Allah Ta'ala ringankan. Angkat dan hilangkan tak akan berlaku. Sebab tu kita tak diajar oleh baginda Nabi doa supaya hilangkan sakit sakaratul maut. Sebab Nabi sendiri pun mengalami sakaratul maut. Sebenarnya tu pasti akan berlaku hatta pada orang yang setinggi mana sekalipun. Nabi SAW orang yang paling dikasihi oleh Allah pun melalui suasana sakit tersebut. Jadi kita orang-orang yang ada amal sikit sebanyak orang soleh ni pasti tetap akan rasa sakit tu. Cuma cepat ataupun lambat je. Orang soleh macam kita tuang air dalam botol mineral tu, dia keluar gitu laju. Tapi sakit tetap sakit. Cuma saat itu kita akan rasa. Kalau kita duduk di pembaringan pada masa tu, kita boleh tahu yang mana roh kita sedang naik. Ni Al-Quran sebut ni. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Masa tu dia kata apa? Wa dhanna annahu al-firaq. Dhanna situ walaupun kata dhann ni dari sudut terjemahan lughawinya ialah dengan makna apa? Dengan makna sangka. Tapi ulama tafsir mengatakan dengan makna aiqana. Wa dhanna annahu al-firaq. Pada masa tu dia yakin, dia tahu ini waktu dia nak meninggal. Sebab apa? Orang yang nak meninggal dia boleh tahu waktu dia nak meninggal sebab dia tak pernah rasa sakit macam tu. Kalau tuan-tuan pergi ziarah orang yang kena kanser kan, dia buat kemo. Orang kanser ni dia boleh cerita betapa sakitnya kanser ni, buat kemo pun sakit, kanser tu sendiri pun dah sakit. Tapi orang yang nak meninggal ni, nak banding dengan sakit kanser ataupun sakit apa yang lebih parah daripada itu, dia tahu sakit kanser ni bukan sakit mati. Kecuali datang satu sakit lain yang tak pernah dirasai oleh sesiapa. Yang ni dia tahu, ini sakit mati. Tu orang yang nak meninggal. Naik daripada kaki sehinggalah sampai ke sini. Pada masa tu Allah Ta'ala perintahkan, tutup pintu taubat untuk si fulan ini. Itu yang berlaku kepada Fir'aun. Fir'aun saat tenggelam dalam air itu, saat nyawa dia dah sampai di sini, dia mengatakan, aku beriman dengan Tuhan Nabi Musa AS. Saat ada di sini, Allah Ta'ala dah perintah kepada malaikat, tutup pintu taubat untuk si fulan ini. Saat itu dia sedang melihat. Dia melihat apa? Satu yang dia lihat ialah rupa bentuk sebenar malaikat maut. Dan dia melihat pada masa itu sepasukan malaikat yang datang untuk menyambut roh dia. Ini Nabi sebut dalam hadis. Ini benda-benda yang saya dan tuan-tuan akan lihat nanti. Benda-benda ni Nabi dah cerita.
sepasukan malaikat. Kalau kita ni orang soleh, kekal dalam kesolehan, meninggal dalam keadaan soleh, yang datang tu malaikat yang wajahnya berseri-seri, senyum semua. Sepasukan, bukan satu dua malaikat, sepasukan. Sehingga Nabi mengatakan mereka ni bersusun sehingga ke langit. Tunggu untuk sambut roh ni. Keluar daripada tubuh kita saat itu, bukan setakat kita melihat malaikat ni saja, yang kita lihat ialah suasana yang berada dalam keadaan kita nak meninggal. Kalau anak kita akan lihat anak kita yang mana, yang soleh, yang akan berbakti pada kita, yang sedang berdoa untuk kita, yang sedang baca Quran untuk kita, ataupun ada anak kita pada masa tu tengah bilang-bilang geran tanah dah, tengah standby ambil kunci kereta dah dan sebagainya. Saat itu kita akan tengok. Saat itu, waktu ihtidar tu. Sebab tu orang yang nak meninggal, dia memandang, melihat ke mana roh dia pergi. Anda yang mengambil itu, malaikat-malaikat rahmat yang turun itu, setelah keluar dia ambil letak dalam tangan. Segenggam je dipegang oleh malaikat roh. Lalu diberi kepada malaikat rahmat, dibawa naik ke langit pertama, kedua, sampailah ke 7 tu. Tuan-tuan boleh bacalah secara panjang lebarnya dalam kitab-kitab hadis. Dinaik sehinggalah bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengatakan, simpan suratan amal si fulan bin si fulan ini di Illiyin. Selesai untuk kita beramal. So digulung amalan yang dibuat oleh si fulan yang soleh ini, disimpan. Sehingga sampai satu masa nanti dia dibangkitkan semula di mahsyar nanti, dibentangkan pula. Maka turun balik, roh tu diturunkan semula ke bumi, dimasukkan ke alam barzakh. Saat itulah akan berlaku pula perkara-perkara di alam barzakh. Semua nak cerita kat sininya, kita yang tahu tentang apa yang nak berlaku. Boleh jadi tuan-tuan dengar dalam YouTube siapa-siapa yang ceramah, ustaz-ustaz yang ceramah tentang apa? Tentang alam barzakh, tentang akhirat, Ustaz Dusuki, ustaz apa lagi? Ustaz Auni ke apa? Ustaz Wadi Anwar duk cerita. Tapi tak menolak diri kita untuk melakukan ibadat. So apa? Angan-angan kosong. Duk berasa kita ahli syurga, duk berasa kita dah soleh, duk berasa kita dah banyak amal. Tapi saya sebutkan tadi, Nabi sebut semua orang termasuk yang beramal pun akan menyesal. Menyesal. Sebab apa? Sebab tak menggunakan masa dan usia yang diberi oleh Allah Ta'ala untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Jadi, ayat ni, wa akum minas salihin ni, ulama tafsir mengatakan bahawa orang mukmin yang mufrid, yang cuai, mereka ni yandam indal ihtidar. Mereka ni termasuk juga orang-orang yang akan menyesal saat mereka nak meninggal, dan mereka masih minta dengan Allah dengan Allah supaya apa? Supaya tulal muddah, dipanjangkan tempoh masa untuk dia hidup. Sebab apa? Nak beramal ibadat. Ni mukmin, tapi mukmin yang mufrid lah, mukmin yang cuai. Masih meminta dengan Allah Ta'ala supaya apa? Supaya dipanjangkan usia dia untuk dia beramal ibadat pada Allah Ta'ala. Adapun mukmin yang soleh pada masa itu dia tetap takut. Siapa tak takut kali pertama tengok malaikat dalam rupa yang sebenar, menjengkelkan, malaikat maut? Siapa tak takut? Tak ada orang tak takut pada masa tu. Tak pernah tengok kali pertama tengok. Tuan-tuan tengok toyo yang kecil, dia pun takut dah. Tak, toyo ni budak kecil je. Dah lah kecil, telanjang bogel pula tu. Boleh jadi sepak dengan kasut pun mati. Tapi tengok toyo, kita lari. Ini pula malaikat yang besar, makhluk ciptaannya dengan kegagahannya. Tak ada siapa yang tak takut, tak ada siapa yang tak gerun. Tapi orang soleh ni, dia meninggal dalam keadaan soleh. Apa yang diucapkan oleh malaikat-malaikat rahmat yang ada di sekeliling, yang datang dengan apa? Dengan kain kafan daripada syurga, yang datang dengan apa? Haruman-haruman daripada syurga untuk menguruskan jenazah ini. Apa yang disebut oleh malaikat ini dalam Quran cerita, la takhaf wa la tahzan. Dalam Quran sebut, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tu malaikat tu datang bagi tahu, tak payah takutlah apa yang ada kat depan tu. Tak ada apa pun. Meninggal ni hanya perpindahan daripada alam dunia kepada alam barzakh je. Alam akhirat je, tak ada apalah. Di sana nanti jangan risaulah. Kami akan bawa. Macam tuan-tuan lah, pergi tempat tak pernah pergi. Tiba-tiba ada orang datang bantu, tolong bagi tahu pada kita, tolong bercakap dalam bahasa ahli setempat tersebut. Akan kita rasa aman, rasa selamat. Beritahu itu ini pada kita. Begitulah ibaratnya kita pergi seorang diri.
Tiba-tiba datang malaikat, tak payah takutlah. Depan nanti semuanya mendamaikan. Kita orang ada, kita orang akan bantu, tolong pimpin, bawa dan sebagainya. Kemudian malaikat beritahu, tak payah takut dan tak payah berduka cita. Sebab apa? Yang tinggal nanti kami yang ada ni pandai-pandailah, tolong jaga anak bini kamu yang kamu tinggalkan itu. Itu orang soleh. Tapi kalau mukmin yang mufrid, dia menyesal. Dengan sebab apa? Kecuaiannya, kelalaiannya, kealpaannya dalam melakukan ibadat. Sebab tu dia tetap minta dengan Allah Ta'ala, tolonglah panjangkan usia dia walau sesaat. Kalau orang kafir, lebih-lebih lagi lah. Orang kafir, Allah Ta'ala sendiri cerita dalam Quran, fayaqulul ladzina zalamu, orang-orang yang zalim ini berkata, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Tolonglah tangguhkan kami saat kematian kami ni dalam tempoh masa yang sedikit lagi. Bagilah masa pada kami sikit lagi. Apa yang dia nak buat? Nujib da'watak. Kami nak terima dah ajakan kamu. Kami nak terima dah dakwah dia. Kami nak terima dah apa yang dipelawakan kepada kami. Masuk Islam, kami nak masuk Islam. Anut Islam, kami nak anut Islam. Buat Islam, kami nak buat Islam. Kami nak terima dah. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Kami nak terima dan kami nak ikut dah apa yang didatangkan oleh para rasul. Oleh orang yang diamanahkan oleh rasul, menyampaikan tugas-tugas rasul, menyampaikan dakwah-dakwah rasul. Kami akan follow, kami nak ikut. Ini orang kafir. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul, kata Allah Ta'ala. Orang-orang kafir saat mana dia nak meninggal. Maka dikatakan padanya, panjang lagi nak sampai keempat ni. Maka dikatakan padanya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ini jawapan Allah Ta'ala bagi pada dia. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Apabila datang waktu kematian seseorang itu, maka tidak ada lagi tangguh-tangguh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala walau sesaat. Lewat sesaat pun tidak, awal sesaat pun tidak akan berlaku, mustahil berlaku. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Yang ni ayat yang mana Allah Ta'ala sebut, dan apakah kami tidak memanjangkan lagi umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir. Yang ni ikhtalafal ulama' al-mufassirun berselisih pendapat. Apa yang dimaksudkan nu'ammirkum ni? Umur yang kami panjangkan. Bukankah kami dah panjangkan umur kamu? Gitu. Apa yang dimaksudkan dengan panjang umur? Berapa sepatutnya panjang umur ni? Dah dikira sebagai panjang ni? Tu ulama berselisih pendapat. Ada ulama kata apa? Ada ulama kata 17 tahun. Maknanya tuan-tuan bayangkan, 17 tahun ni kalau ikut pendapat Ali Zainal Abidin, 17 tahun ni maknanya kalau katakanlah balik umur 15, umur 17 meninggal tu dah dikira tempoh yang lama dah. 2 tahun selepas daripada balik, barulah dikira seseorang itu dari sudut amal baik dan amal buruk dia. Tempoh 2 tahun tu dah dikira sebagai panjang dah. Engkau tak payah kata tak sempat lah. Sebab apa? 2 tahun tu dah dikira sebagai panjang. Maknanya Allah Ta'ala dah boleh bagi tahu, awalam nu'ammirkum, bukankah aku dah bagi umur kepada engkau yang panjang? Berapa tahun? 2 tahun selepas balik. Adapun sebelum balik tu tak ada perkiraan. Selepas daripada balik. So 2 tahun tu dah dikira panjang. Kita bukan 2 tahun dah tuan-tuan. Berpuluh tahun, berbelah tahun dah kita lebih daripada umur 17 ni. Cuma ikhtalafal ulama. Ada ulama kata umur 60 tahun. Kalau ikut Sayyidina Ali, 60 tahun. Lepas tu kita bukan 60 tahun, lebih dah 60 tahun. Kemudian ada ulama mengatakan 20 tahun. Itu khilaf. Ada ulama kata 40 tahun. Itu khilaf di kalangan ulama. Maknanya 40 tahun tu ada dikira panjang umur. 60 tahun tu dah kira panjang umur. Sebab tu tidak ada lagi maaf. Dalam satu hadis Nabi sebut, hadis Bukhari, Nabi sebut, a'dzarallahu, Allah Ta'ala tidak memaafkan lagi orang yang telah ditangguh usianya, umurnya sehingga dia sampai kepada 60 tahun. Maknanya tak ada maaf dalam bagimu. Kalau umur 60 tahun pun engkau hidup, lebih daripada 60 tahun engkau hidup, tapi masih lagi belum membawa kita ni untuk beramal ibadat pada Allah. Umur 60 ke atas tu dalam Sahih Bukhari sebut. Cuma nak sebutnya ialah
Bukan dari sudut umur itu yang menjadi persoalan pada kita, ialah persoalannya dalam bab ni ialah jangan ada dalam diri kita sifat bertangguh-tangguh. Berangan-angan sahaja untuk beramal, tapi amalnya tiada. Amalnya tak dilakukan. Walaupun kita tahu dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita tahu fadilatnya sekian-sekian, kelebihannya sekian-sekian, istighfar fadilatnya sekian, tak istighfar juga. Selawatnya kelebihan sekian, tak selawat juga kita. Zikirnya kelebihan sekian, tak baca juga kita zikir. Qurannya begini lebih dia. Tak baca juga Quran kita. Ni orang yang orang yang termasuk dalam kalangan orang yang kurang amal ibadatnya. Puncanya ialah kerana angan-angan kosong, angan-angan yang tidak disusuli dengan tindakan. Baik. Habis dulu situ. Maka ia keluar dari dunia ini dengan membawa kerugian yang tiada batasnya dan penyesalan yang tiada akhirnya. Itu akan datang, kita sambung lagi. Masih dalam poin yang ketiga, iaitu angan-angan kosong. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.